Habis kat situ saya nak bawakan satu kisah ucapan, saya rasa ini ucapan terakhir lah kot pada Perhimpunan Agung UMNO 1997. Saya rasa ini ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terakhir. Saya rasa pada Perhimpunan Agung UMNO 1997. Saya ingat lagi peristiwa ini live dekat RTM pada waktu itu saya tengok. Dan ucapan ini kita kena faham bagi budak-budak baru yang baru tengok pada masa ini terdapat satu surat layang telah disebarkan. Surat layang itu disebarkan oleh Datuk Khalid Jafri dan disebarkan oleh penerbit dia adalah isterinya sendiri. Okey. Tajuknya adalah 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dia fitnah, antaranya adalah dia main isteri orang, isteri Azmin, lepas tu dia ni gay, homoseksual dan sebagainya. Jadi kita bawa supaya anda faham dan kita tengok ucapan beliau yang terakhir. Saya rasa ini ucapan terakhir lah. Mungkin siapa yang ni ada tolong betulkan kalau saya silap. Tetapi sewaktu Perhimpunan Agung UMNO sebelum beliau dipecat, dan pada masa ini hubungan dia dan Mahathir sebenarnya dah agak renggang. Tetapi nampak dia berjaya menyembunyikan kerenggangan tersebut. Kita dengar. Wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Pengerusi Tetap, terima kasih Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Tinggi, perwakilan pemerhati yang saya muliakan. Dari 6 Anwar Ibrahim. Rumah Do. Sebab masa ni famous dengan cerita-cerita Hindustan kan. Meranam Anwar Ibrahim. Ek di Cerotokun dan ek lagi di Jabatan di Kuala Lumpur. Pejabat pun Do, satu di Jabatan Perdana Menteri, satu di Kementerian Kewangan. Isteri Do. Itu yang mustahak. Ikut cerita 8. Tapi yang sebenarnya satu sahaja. Kenapa dia kata ikut cerita 8? Itu saya kata tadi fitnah tadi tu. Kata dalam Urdu Hindi ni, jak pyar kisi hota hai aur dil ke lehrai ajal ke kaogi. Maknanya agak saya lah. Kalau tak pakai otak, ajal dari kanan sampai. Nampak Datuk Seri Wan Azizah dalam perhimpunan ini dia seorang je antara yang pakai tudung. Adalah yang belakang-belakang tu pakai tudung, ada bukan tak ada, tapi pimpinan, isteri-isteri pimpinan. Dan masa ini pakai tudung tu dianggap agak pelik, janggal. Ini 1997, pakai tudung tu janggal. Ni dah kira okey lagi lah. Kalau 80-an lagilah janggal. 90-an ni kira pakai tudung macam ni kira okey lagi. Kira okey, tapi di kalangan pimpinan dikira agak janggal sedikit. Tapi di kalangan rakyat biasa dah okey kalau tengok tudung beliau. Ini tudung timbalan Perdana Menteri tau. Ni bab janggut ni. Siapa tak tahu bab janggut, masa itu Mahathir buat komen pasal kepada PAS yang Rasulullah tak cukur janggut sebab tak ada pisau. So Anwar Ibrahim komen. Ni Presiden dengar sikit. Dia janggut ni, dia sunnah Nabi. Sebab ada rahsia sikit di sebalik janggut. Sungguh. Isi cara dia tak nak supaya dia tak malukan presiden dia sebut sunnah. Dia kata janggut Nabi ni sunnah, tapi dia berseluruh. Tapi dia dah, maksudnya pada poin pertama tu dia dah sampaikan dah apa patut dia sampaikan. Itu pun dah, kalau kita tengok muka Mahathir tadi, kita tengok muka Mahathir adalah muka orang yang ini muka orang yang menahan malu. Kita tengok bentuk muka dia. Kau hina aku. Seolah bunyi rupa dia macam tu. Dia sunnah Nabi. Sebab ada rahsia sikit di sebalik janggut. Sungguh. Kan
mana mula-mula jumpa Azizah di hospital? Kita semara di hospital. Jumpa. Mata bertentang mata. Lidah kelu tidak terkata. Hanya senyuman yang menggoda. Janggut segak menyeri rupa. Macam mana nak cukup je fikir dia? Si cara dia tutup malu Mahathir tu. Yang lain daripada itu memang saya sensor cerita ni. Tapi saya tak Datuk Seri Dr. Mahathir Saya nak bawa cerita ni berkenaan dengan fitnah tu. Saya nak sebut. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Muhammad dengan Kak Siti Asmah pun ada cerita juga. Dia ingat kita tak tahu. Bila mula berjumpa di Universiti Singapura, kita tanya yang Siti Asmah terpegun sangat dengan Dr. Mahathir ni apa dia? Jawab dia, kening, hidung dan sepat. Tapi bila dalam tengok tu, orang tua-tua, Tutu Haji tu ada sampai menangis. Dia kata, apalah politik sampai macam ni. Apa nak jadi? Jadi saya pun sedih juga lah. Surat layang ni bukanlah apa-apa. Banyak kali dah bertubi-tubi. Macam-macam jodoh lah dah. Tapi kali ini nampak lebih sangat. Sebab itulah saya buat laporan polis pada 15 Ogos. Saya terima kasih pertamanya kepada Azizah. Saya nampak sikit dia kata, "Lah you ni nak, you tahu kan you dah politik ni macam tu kan?" Betul, pandai Anwar tiru Kak Wan. Kak Wan memang macam tu lah. Dia akan cakap, "You ni kan." Dia macam tu Kak Wan punya style. Alahai. Teringat mak saya. Dah sungguh. Keluarga, rakan-rakan yang simpati, berdoa dan sembahyang hajat dan sebagainya. Datuk Seri Presiden pun dia jumpa, sabar. Betul. Dan really was a great help. Sebab dia kata dia sabar, tak benda dia tahu. Okey. Yang lain tu boleh dengar sendirilah dekat dekat. So apa yang jadi kepada orang yang memfitnah? Apa yang jadi kepada orang yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pertama sekali, Datuk Khalid Jafri ni meninggal pada tahun 2005 kata silap saya. Penyakit kencing manis. Dan dia telah meninggal. Dan pada 8 Julai, Datuk Khalid dihukum penjara setahun oleh Mahkamah Session setelah dibati bersalah menulis maklumat palsu dalam buku. Saya share ni. Saya share ini. Dia dibati bersalah pada 8 Julai. Datuk Khalid dihukum bersalah Mahkamah Session bersalah menulis maklumat palsu dalam buku mengenai bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kena juga, Khalid juga diminta membayar ganti rugi 4.5 juta kepada Anwar setelah mahkamah mendapatinya mempunyai niat jahat terhadap Anwar, yang ketiga itu memegang jawatan tinggi dalam kerajaan. Bagaimanapun, beliau dibebaskan dan ikat jamin 5,000 sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi, tapi tak sempat meninggal dunia. Kes itu dibicarakan hampir 7 tahun dengan pendakwaan memanggil 11 saksi termasuk Azmin Ali. Nah, kalau kita tengok tuan-tuan, sebenarnya 5,500,000 itu adalah kos kalau tak silap saya baca dekat sini. 45 juta agak membayar 45 juta kepada Datuk Seri Anwar, 45 juta. Dan maklumat yang saya dapat, Anwar mengatakan 4.5 juta itu disalurkan kepada badan kebajikan. Anwar menyalurkan 4.5 juta tersebut kepada badan kebajikan, tuan-tuan. Ini maklumat yang saya dapat. Ini orang pukul, siapa yang tak tahu tentang sejarah ni tentang apa yang berlaku, 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri ini, yang ditulis, yang disebarkan oleh Khalid Jafri ini. Buku itu antara tuduhan yang disebut oleh Umar Al-Feda, antara tuduhan Anwar homoseksual.
Anwar main isteri orang, Anwar itu, Anwar ini, semua ada dalam tu. Ada 50 dalil. 4.5 juta. Ini jawapan kepada walaun-walaun macam-macam yang kata kenapa Anwar tak saman. Anwar dah saman. 4.5 juta. Ni nak cerita kepada tuan-tuan. Dan dia pergi dalam keadaan ni baru seminggu dihukum penjara pada 8 Julai yang dia meninggal Ogos. Sebulan, tak sampai sebulan dia dijatuhkan hukuman, meninggal dunia tuan-tuan. Harap dapatlah kalau Datuk Seri Anwar mungkin mengampunkan beliau. Tapi kalau tidak, tuan-tuan, fitnah tuan-tuan. Nak ampun macam mana? Allahualam, kita pun tak tahu. Yang tulis kat dalam komen pun ramai kat tu yang memfitnah-fitnah saya tu. Tak apa, kita jumpa kat Padang Mahsyar. Itu jawapan saya. Kita jumpa dekat Padang Mahsyar. Itu saja jawapan saya. Kan? So Azmin Ali Timbalan Perdana Menteri, lagi bagus kalau jadi Timbalan Perdana Menteri. Bagus sebenarnya. Kenapa saya kata bagus? Senang kerja kita. Okey, itu je. Kalau kita kata senang kerja kita, mudah kerja kita. Kalau kita nak bergerak ni senang. Nak bagi maki pun senang tuan-tuan. Alright. So itu dia tadi presentation daripada saya.